terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita hari ini. Baik, kalau tadi kami dah kongsikan dengan anda jelatah pegaga nanas, sekarang ini kita masih lagi bersama dengan Chef Zainal yang akan berkongsi dengan kita semua tentang kerabu pegaga pula. Baik Chef, kalau kita bercakap tentang kerabu ni kan, ada pelbagai jenis kerabu. Mungkin Chef boleh terangkan sedikit sebenarnya apa yang membuatkan sebuah masakan itu menjadi kerabu? Okey, kerabu ni daripada ulam-ulam ulam-ulam, sayur-sayur yang dicampurkan dengan bahan-bahan seperti udang kering. Kalau kita nak buat tambah ayam pun boleh. Ayam kita rebus dulu, kita masukkan dalam tu pun boleh jadi kerabu juga. Ataupun kerabu mangga. Boleh juga kita campurkan mangga tu dengan pengaga. Tapi kita lebihkanlah pengaga. Oleh kerana ni kerabu pengaga. Okey, saya suka somtam, kerabu betik. Betul. Ya, okey, baik. Berkenaan dengan kerabu pegaga ni, Chef, mungkin Chef boleh mulakan dengan bercerita tentang bahan-bahan yang diperlukan. Okey. Tentulah pengaga. Okey. Kemudian kita ada di sini lada merah dengan lada hijau. Kalau nak lagi pedas, kita ambil cili padi. Cili padi. Meletup je nanti. Kemudian kita ada daun kunyit, kita iris. Kemudian bunga kantan. Ada orang letak daun kesum dengan daun selasih. Kalau kita nak pakai pun boleh juga. Okey. Kerana itu semua herba. Okey. Kemudian kita ada kelapa goreng yang disangai. Okey, kelapa sangai. Kelapa sangai, kelapa goreng ni. Kemudian kita ada udang kering. Baik. Kalau kita tak nak gunakan udang kering, kita boleh gunakan ikan bilis. Okey. Ataupun udang rebus ke, ataupun daripada ikan yang rebus kita lumat-lumatkan, cari-carikan, masukkan itu sebagai flavor ni. Baik. Jadi kita boleh tukar, kita boleh olah macam mana yang kita nak. Okay? Ikut apa yang ada kat dapur. Ya, betul. Kemudian kita ada bawang, bawang untuk perasa dia sikit. Kemudian kita ada gula. Seterusnya kita ada air limau, perahan limau dengan garam sikit untuk rasa. Dan caranya, Chef? Caranya senang, campur je semua. Konsep dia campak, kemudian siap. Okey. Ni terpulang pada kita nak potong macam mana. Ya. Baik. Okey. Chef, sambil-sambil Chef sedang menyiapkan kerabu pegaga ni, Rina dan juga Cik Farah, mungkin ada khasiat tambahan berkenaan dengan pegaga yang nak dikongsikan dengan anda semua. Silakan. Okey, sebenarnya banyak ni kita nak tahu juga berkenaan dengan khasiat pegaga. Tapi sebelum tu, saya nak tanya Chef satu soalan. Tadi Chef sentuh kan campuran pegaga ni bersama dengan kelapa yang disangai. Betul. Tapi Chef, biasalah kadang-kadang ada setengah orang tu tak berapa nak rajin, nak sangai dan sebagainya. Boleh tak kita guna kelapa mentah tu sendiri? Boleh, kelapa mentah pun sedap dia rasa dia. Dengan kelapa kelapa sangai ni dia ada perbezaan sedikit. Okey. Tapi yang tahan kalau nak simpan lama kita guna yang sangai. Dari segi ketahanan itulah yang berbeza. Ketahanan dia. Baik, pasal kelapa tak cepat basi. Ini juga memang menjadi satu menu lah dalam kalangan masyarakat Melayu. Kalau sentuh tentang kerabu pegaga, ini mungkin ada 2-3 idea bagaimana kita nak membuatnya. Tetapi Cik Farah, kalau kita sentuh tentang khasiat pegaga, tadi di awal tadi kita dah nyatakan bahawa secara jelasnya ramai yang mengamalkan dengan hidupan herba ini sebagai satu daripada menu hidangan setiap hari kerana mempunyai khasiat awet muda. Kita nak tahu dari segi kandungan ataupun zat yang ada dalam pegaga sendiri sehingga membolehkan ia diangkat sebagai satu ejen awet muda. Okay. Seperti yang mana saya cakap tadi, awal-awal tadi kan kita ada terbagi kepada beberapa bahagian, pharmaceutical, dari sudut kosmetik, dari sudut tradisional, dari segi nutrisi juga kan. Tapi sebenarnya semua bahagian ni sebenarnya kajian mereka berbeza tetapi mengarah kepada satu, iaitu ada satu kandungan yang dalam pegaga itu sendiri yang kita panggil acetocoxide ataupun secara layman-termnya untuk dari sudut nutrisinya kita panggil mengandungi hampir 10 amino acid. Kandungan yang kita cakap amino acid ataupun asid amino ini sebenarnya merupakan mempunyai wound healing properties. Okey, wound healing properties iaitu tindak balas terhadap kulit kita sekiranya luka ke, okey. Dan juga kandungan yang dalam 10 amino acid yang saya cakap tadi tu sebenarnya membantu mempercepatkan persalinan kulit. Okey. Dalam
amino acid ni, kita tahu amino acid ni sebenarnya sumber protein lah kalau kita nak cakap macam ayam, ikan, telur, daging. Tapi dalam pegaga sebenarnya dia mengandungi protein juga. Okey, protein iaitu kita panggil dalam bentuk yang paling simple iaitu amino acid lah. Contohnya amino acid yang lebih kritikal lah, yang lebih kecil kita panggil yang macam histidine, lysine, isoleucine, phenylalanine. Those things yang semua yang saya cakap tu lebih kepada kandungan protein yang membantu mempercepatkan proses penyembuhan luka. Okey. Bila penyembuhan luka melibatkan juga kolagen. Okey, melibatkan kolagen. Itu dia boleh mempercepatkan ataupun sintesis kulit kita, sintesis kolagen skin kita lah. Okey, so jadi bila kita makan pegaga itu, so yang mengandungi protein tadi tu, dia akan mempercepatkan pembaikan kulit, mempercepatkan penyembuhan kulit dan malah bila ada kolagen, bila kita tahu ada kolagen, dia akan menegangkan kulit kita tu sendirilah. Okey. Tadi di awal juga Cik Farah dah menyentuh kalau kita lihat dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia ni sendiri, kebanyakannya mengamalkannya secara mentah, secara asli. Namun kalau kita lihat di luar negara, mereka lebih menjadikan pegaga ini dalam bentuk kapsul, ubat-ubatan dan sebagainya. Dari segi keberkesanan, adakah lebih kalau kita lihat diambil secara asli ini atau bagaimana? Okey, berbanding kapsul dengan juga fresh plants ataupun kita panggil secara asli lah. Setiap pengambilan tu kita tahu ada kadarnya kan ataupun ada dosnya. Bila kita bercakap tentang kapsul, mereka telah menjalankan beberapa kajian untuk memastikan amount, jumlah pegaga ini membantu untuk menyembuhkan penyakit. Tetapi kebanyakan kajian tu masih lagi dalam keadaan kita panggil dalam lab. Okey, tidak terlalu banyak yang dijalankan terhadap manusia ataupun terhadap pesakit-pesakit yang mempunyai beberapa jenis penyakit yang boleh membantulah untuk dengan mengambil kapsul pegaga membantu mengurangkan penyakit. Tidak ada kajian yang kita panggil solid dapat menyembuhkan ataupun dapat memperbaiki kan. Tapi dari segi sudut kapsul tu masih lagi dijalankan. Sebab itu kebanyakan herba ataupun apa-apa ulam kan kita masih lagi dalam kadar kajian, tetapi mereka dah mula jumpa sedikit demi sedikit kebaikan ulam-ulaman terutamanya daun pegaga. Dan kalau kita lihat sendiri lebih eloklah kalau kita ambil secara asli sendiri, lebih banyak khasiatnya kan. Betul. Okey Yana, nampak tadi chef dah gaul-gaul tu macam sedap sangat. Tolonglah rasa untuk saya Yana. Ya, terima kasih Rina dan juga Farah. Saya daripada tadi waktu chef tu gaul-gaul dah terliur dah air liur saya sebenarnya. Sebab kalau kita lihat sebelum saya rasa saya nak kamera kalau boleh zoom sedikit dekat kerabu pegaga yang disediakan oleh Chef Zainal kita. Warna dia memang sangat-sangat meriah. Lepas tu kita dapat tengok apa tau? Dia sangat-sangat crispy dan crunchy kalau nak kita nak makan tu. Dan saya akan cuba menjamahnya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Chef sekali. Tak apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi jelatah rasa dia pedas sedikit dan masam manis tu. Kerabu ni pula biasa cuba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat kawan-kawan sama ya Yana. Betul kata chef. Apabila kita masukkan kelapa sangai itu tadi, dia ada bagi sedikit tekstur yang berbeza dan juga rasa yang berbeza. Kita dapat rasa burnt daripada kelapa tu tadi. Dia dalam hidangan kerabu pegaga ni. Ya, betul. Baik. Kalau yang ni kalau kita makan dengan ikan kering, ikan kering dengan nasi panas jalan tu kan. Orang kata itu gudia lah ya? Ya memang. Memang sangat-sangat sedap. Rina, saya tahu awak nak cuba, tapi kejap lagi ya. Simpan sikit untuk kawan-kawan. Baik, tak mungkin saya habiskannya seorang-seorang. Sebab sekejap lagi ada satu lagi menu minuman iaitu koktel pegaga yang akan dikongsikan oleh Chef Zainal. Tapi sebelum tu Rina, apa lagi yang menarik tentang pegaga ni? Okey, kami juga nak bawakan kepada anda. Kalau kita lihat tadi, kita dah bincangkan ya Cik Farah bagaimana sebenarnya dari segi pengambilan pegaga ini lebih elok diambil secara asli. Kalau boleh kita kongsikan, kadang-kadang bila menyentuh tentang bentuk minuman, selalunya kalau kita lihat nenek kita ataupun mak-mak kita dulu memang diambil secara asli. Dibuatnya jus tu dikisar hanya pegaga semata-mata. Tapi sekarang ini mungkin kita nakkan tambahan rasa dan sebagainya, kita bercampur dengan buah-buahan. Bagaimana dari segi khasiatnya, masih lagi ada atau bagaimana? Okey. Setiap apa makanan ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun ulam-ulam ni bila kita melalui satu proses iaitu daripada makan secara asli kepada jus. Okey. Sudah pastinya khasiatnya berkurangan. Okey. Kenapa? Mungkin sewaktu proses penghasilan jus itu ada bertindak balas dengan
tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan yang kita letak dalam sekali kan kita masak sekali kan jus tu. So jadi itu mungkin akan memberi kesan sedikit, tidaklah 100% dia kurang nutrisi, tetapi mengandungi kesan sedikit dari segi kebaikan. Dan sekarang bila kita cakap pasal jus, mungkin mereka bukan setakat tambah buah, mereka ada juga tambah gula untuk meningkatkan rasa. Nak ada rasa kemanisan pula ya. Sebab malulah pahit. Sebab biasanya pegagan ni sama ada pahit ataupun tawar. Ya, tak ada rasa. Tak ada rasa. Tapi bila tambah gula, nutrisi, kebaikan buah pegaga tu dah tak ada. Kebaikan buah pegaga tu dah jadi sekadar hanya minuman manis. Okey. Itu juga penting kena ambil kira. Kalau kita masih nak mengekalkan khasiatnya, maka lebih eloklah kita buat jus tu biar yang asli sahaja. Biar yang asli dan juga kalau boleh jangan tapis. Ada serat-serat yang ada pada daun pegaga. Itu penting ya. Itu yang paling penting. Okey, dengar tu Yana. Kena minum dengan seratnya sekali baru dapat khasiatnya. Ya. Tu nampak macam cantik je jus pegaga tu. Nak kongsikan? Betul. Kami nak menarik minat anda. Kalau tadi kita dah kongsikan tentang kerabu, tentang jelatah, ini di cawan gergasi ini adalah koktail pegaga. Jarang sebenarnya kita dengar tentang koktail pegaga. Biasanya koktail ni yang manis-manis, yang minuman buah-buahan yang lain. Ya, betul. Tetapi hari ini Chef akan berkongsi tentang koktail pegaga. Pertama sekali Chef, apa yang diperlukan untuk membuat koktail pegaga ni? Okey, koktail pegaga kita gunakan pegaga lah. Of course pegaga. Sedikit aiskrim soda. Okey. Air. Okey. Itu je kita gunakan. Baik. Tapi kalau kita nak gunakan air pegaga ni sebagai plain saja, kita boleh blend dengan air dan taruh sedikit sirap. Sirap? Ya, sirap. Okey, baik. Sirap putih lah. Okey, air gula. Okey, baik Chef, kita boleh mulakan. Okey. Cara dia saya pasti mudah, iaitu daun pegaga ini dibasuh terlebih dahulu bersih-bersih, kemudian dipotong supaya senang untuk kita kisarnya sekejap lagi. Okey, kemudian kita taruh air sedikit. Okey, dan untuk ukuran ni kan Chef, air ni berapa ukurannya? Dia agak-agak je. Sama paras lah. Oh, sama paras. Baik. Okey. Dan sebenarnya kalau tak nak buat koktail kan Chef, nak minum harian seperti yang Chef katakan tadi, supaya tidak hilang khasiatnya macam juga yang Cik Farah katakan tadi, bolehlah diminum begitu sahaja. Okey. Kita blend. Dia blend, dia sampaikan dia hancur lah kan. Tapi kita akan ambil serat dia juga. Baik. Okey. Kita blend, kita kisar sehingga hancur, tetapi Hancur. pastikan ada serat-seratnya tu serat tadi. dia. Okey. Adakah Chef akan menapis ataupun kita masukkan tak, saja? kita masuk je tu. Itu yang bagusnya tu ya Chef. Okey, masukkan sedikit. Macam tu. Kemudian kita letakkan sedikit ais. Okey. Masukkan ais sedikit. Tapi kan Chef, kalau kita nak campur dengan mungkin sayuran ataupun buah-buahan yang Boleh, lain, carrot. boleh ataupun tidak? Carrot boleh, tomato carrot. boleh ke Chef? Tomato boleh. Okey. Tomato dia akan rasa masam-masam sikit. Kemudian kita letakkan Aiskrim soda. Okey, begitu. Okey, kita ada stirrer dia, kita pakai serai. Tak mainlah tersudu okey. ya. Kita pakai stirrer. Kalau kita nak flavor daripada serai ni, kita akan ketuk dia. Kalau tak, Perlu dititik terlebih dahulu lah ya. Okey. Dan dikacau macam tu. dah siap dah. Baik, sekejap Chef. Serai ni adakah yang memberi sedikit rasa? Ya, rasa flavor dia dan juga macam rempah ratus lah. Macam rempah ratus lah. Baik. Saya rasa ya Chef. Ya. Wah, ini Rina di sebelah sana mesti cemburu kan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalah agaknya rasa pegaga koktail ni ya? Rasa sedap lah, apa lagi. Sesuatu yang unik dan baharu. Tapi saya suka. Dia rasa macam air tebu juga. Betul. Ya. Dan aiskrim soda tu memberi sedikit feel dan juga rasa lah koktail tu tadi. Ya, betul. Baik Chef, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian Chef pada hari ini. Ya. Okey, dan Rina juga Farah, mungkin ada sesuatu tambahan yang nak diberikan kepada penonton kita tentang betapa pentingnya untuk kita mengambil pegaga dalam diet seharian kita. Silakan. Okey, baik. Kita dah tahu banyak sebenarnya khasiat pegaga ini
untuk kita amalkan kalau boleh setiap hari lah ya Cik Farah. Tapi mungkin sedikit pesanan kepada mereka yang mungkin selama ni sukar untuk jadikan ia sebagai satu amalan, apatah lagi ulam-ulaman secara mentah ini. Apa yang boleh kita kongsikan secara ringkas kepada mereka? Okey. Kita cakap pasal ulam kan. So tumbuh-tumbuhan ni setengah orang dia kurang sikit sebab adanya rasa-rasa yang kurang gemar, yang contoh tasteless, pahit, semua tu pada ulam-ulaman kita. Tapi dengan adanya chef yang mengajar kita pelbagai jenis menu pada hari ini, membantu untuk meningkatkan pengambilan serat terutama dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi pesanan saya untuk pastikan pengambilan serat tu mencukupi dan tak kira dalam bentuk apa. Kalau dalam bentuk ulam-ulaman, terutama daun pegaga, tak ada masalah untuk ambil secara ulam-ulaman, tak ada masalah untuk ambil secara minum dengan jus ataupun dibuat dalam masakan. Okey, yang penting pengambilan serat tu mesti mencukupi. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Cik Farah atas perkongsian berkenaan dengan khasiat pegaga ini. Mudah-mudahan kita boleh jadikan ia sebagai satu amalan. Kalau bukan setiap hari pun, sekurang-kurangnya dalam seminggu 2 kali itu, kita jadikan ia sebagai satu rutin untuk kita dapatkan kesihatan tubuh badan, untuk awet muda dan juga mungkin sebagai anti radang kepada mungkin luka yang kita ada. Terima kasih sekali lagi Cik Farah. Dan kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini.